Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah An-Nisa. Ayat 166. Sebelum tu Allah beritahu Allah telah mengutuskan ramai para nabi dan para rasul. Allah telah mewahyukan kepada mereka sebagai tanda rahmat Allah kepada hamba-Nya, iaitu Allah nak semua hamba-hambanya mendapat petunjuk, beriman dan seterusnya masuk syurga. Kemudian Allah beritahu ramainya rasul. Ada yang Allah beritahu, Allah ceritakan siapa rasul, namanya, umatnya. Dan ada yang Allah tak cerita pun siapa rasul, namanya, umatnya, di mana. Ada yang Allah tak cerita. Menunjukkan yang kita tahu tu bukan semua. Ada lagi yang kita belum tahu, yang tak diberitahu oleh Allah. Kemudian Allah beritahu peranan para rasul. Apa peranan para rasul? Dua sahaja. Satu, mubasyirin, memberi berita gembira. Yang kedua, amaran. Berita gembira tu apa dia? Syurga. Ada yang lebih gembira daripada dapat syurga? Tak ada. Dan berita gembira syurga, tapi kepada siapa? Bukan untuk semua orang. Maksudnya apa tu? Macam mana kita nak tahu orang tu beriman ataupun tak? Dia patuh perintah Allah, dia tinggalkan larangan. Tak. Ada yang patuh perintah Allah masuk neraka. Sebab dia tak tinggalkan larangan Allah. Tak, ada yang tinggal larangan Allah masuk neraka. Kalau tugas Rasul memberi berita gembira, dan berita gembira tu kepada orang beriman, jadi tanda dia beriman apa dia? Dia patuh. Tak. Tak juga. Ramai ikut Rasul tapi berpura-pura. Tanda dia beriman ialah bila dengar je berita gembira, dia gembira. Ramai tak mengaku beriman, tapi bila dengar berita gembira, tak rasa apa-apa. Mana dia tak beriman itu? Faham tak? Dia solat, dia puasa, dia tutup aurat, tapi bila dengar cerita daripada Quran, tak gembira. Dia tak beriman lah. Sebab berita gembira untuk Allah kata, wabashiril mu'minin. Berilah berita gembira kepada orang beriman. Maknanya kalau kamu beriman, mesti gembira. Okey. Jadi nak tahu kita beriman ataupun tak, tengoklah bila baca Quran, ada tak rasa gembira? Dan tanda dia gembira apa? Dia nak baca lagi. Yalah, orang gembira nak
lama ke nak sekejap? Lama lah. Kalau baca sekejap, gembira ke? Tak gembira. Dua muka tak cukup tak? Dua muka tak cukup. Itu bukan gembira tu. Gembira ni macam Nabi baca solat sampai bengkak kaki, itu gembira lah. Imam Syafi'i baca sampai khatam satu hari, gembira lah tu. Dua muka gembira. Tengok WhatsApp 2 jam, yang mana gembira? Itu rakyat marahain. Yalah. Rakyat merahain ke tak merahain ke? Yang penting tak ada ciri-ciri gembira. Dapat baca pun dah gembira dah. Tak gembira tu sebenarnya. Tak gembira dia kata apa? Tak cukup dua muka ni. Itu tanda gembira. Ni dapat baca pun gembira, tak gembira tu. Okey. Kemudian yang kedua tugas Rasul ialah munzirin, memberi amaran. Dan amaran kepada siapa? Orang yang tak beriman. Jadi amaran ni, amaran apa ni? Neraka, azab Allah. Kalau diberi amaran tapi dia tak rasa takut, makna apa tu? Dia tak beriman dan hati dia dah keras. Hati dia keras. Jadi orang beriman kalau berita gembira, dia gembira. Tapi bila dia buat dosa, diberi amaran, dia takut. Sebab tu Allah sebut sifat orang munafik apa dia? Bila buat dosa, kemudian ditegur, ittaqillah, takutlah pada Allah. Dia buat tak tahu je, ini hati dia memang dah tertutup. Kadang-kadang orang tegur dia, dia tegur orang pula. Kamu pun banyak salah. Biasa macam tu lah. Okey. Jadi sekarang Quran merawat hati kita kan. Rawat hati apa ni? Rawat penyakit hati. Penyakit apa ni? Penyakit apa? Dia bila tak gembira dengan Quran, ada penyakit tu, iaitu cinta dunia. Bila dia cinta dunia, dia tak boleh cinta akhirat. Tak boleh satu hati ada dua cinta. Ya. Dia takut bida ni. Tak padi je. Siapa ada dua cinta, dia bohong. Dia bohong. Kak Nolila ada pengalaman tak? Dalam satu hati, dua cinta. Oh, bahaya tu. Tak, dia mesti satu cinta, iaitu cinta kepada Allah. Adapun cinta pada suami, cinta pada rumah, dalam bawah cinta kepada Allah. Cinta suami kerana Allah. Itu sebenarnya satu cinta, bukan dua cinta. Cinta isteri kerana, cinta dua isteri kerana, jangan salah faham. Okey. Lepas tu Allah kata apa? Kenapa Allah utuskan Rasul begitu ramai? Kadang-kadang satu kampung, kan, satu negeri ada 3 Rasul, kan? Dalam surah apa tu? Surah Yasin. Surah Yasin. Cuba baca ayat tu. Yang kat kampung kan kenal tak? Yelah, baca je. Tak ingat tak? Tak apa. Setiap malam minggu ni Come on. Di tengah tu. Itu dulu. tak berita dulu. Baca berpuluh tahun tak terhafal juga. إذ أرسلنا إليهم
isnaini. Iz arsalna ilaihim isnaini. 2. Ketika mana kami mengutus pada penduduk negeri ini isnaini. 2 apa ni? 2 rasul. Ayat 14 tu. Fakazzabuhuma, lalu penduduk negeri mendustakan kedua-dua rasul. Dua-dua rasul didustakan. Maka Allah buat apa? Hantar satu lagi. Fa'azzazna bisalis. Maka Allah kata kami kuatkan dengan rasul yang ketiga. Mereka beriman? Tak juga. Mereka kata ma antum illa basyarum misluna. Tidaklah kamu melainkan manusia macam kami je. Jadi kenapa nak dengar cakap kamu? Kamu manusia, kami manusia. Kamu lelaki, kami lelaki. Tak ada beza. Kan? Jadi tetap mereka menolak. Berapa rasul? Menunjukkan apa tu? Sepatut hantar rasul satu tak beriman, Allah hantar rasul kedua ke Allah turun musibah? Kita kalau hantar cikgu satu kampung mengajar, orang kampung kata cikgu tu bodoh, orang kampung tak terima. Kita hantar tak cikgu yang kedua? Ke cikgu pertama pun kita tarik balik? Cikgu pertama kena tukar. Sebab kita ni tidak ada jiwa pendakwah, iaitu jiwa nak tengok orang tu beriman. Bahkan bila lelaki ni pula, seorang lelaki pergi pula berdakwah di negeri itu, mereka beriman tak dengan lelaki ni? Kalau dengan 3 rasul tak beriman, dengan lelaki biasa, bahkan mereka bunuh lelaki ni kan. Islam menang ke kalah? Menang. Islam tak pernah kalah. Sebab apa? Dakwah dia disampaikan. Mesej telah disampaikan. Dan yang mati pun mati dalam keadaan beriman, tak ada masalah. Yang masalah kita menang, tapi rakyat pula tak beriman. Menang pintu belakang tu. Baik. Saya nak buka kedai kabinet dapur, tapi pintunya daripada belakang. Okey, kita sambung. Lakin akan tetapi Allah yashhadu, dia bersaksi. Bima anzalallah, telah oleh Allah ilaika, kepada engkau. Okey. Bahasa Arab bila ada lakin ni, makna kalau kita terjemah tetapi maksud lakin ialah untuk menafikan apa yang lepas. Sama ada yang disebut dalam ayat ni ataupun apa yang dituduh oleh orang musyrikin. Jadi apa yang lepas ni? Sama bahasa Melayu kan? Pernah tak kita cakap mula-mula tetapi? Ada? Saya datang, tetapi saya datang, ada? Tak ada ayat tu. Bila sebut tetapi, mana ada ayat sebelum tu kan? Bila kita guna tetapi? Kalau kita dah ayat, kena temu kita ulang. Tapi kalau macam ni. Muhammad tu kaya, tetapi kedekut. Tak boleh mula-mula ayat tetapi kedekut, tak boleh. Boleh faham? Jadi bahasa Arab pun sama. Bila sebut tetapi, ada sebelum tu. Dia ni begini tetapi, okey. Bila Allah kata akan tetapi, Allah bersaksi dengan apa yang Allah turunkan kepada engkau. Allah turun pada Nabi apa dia?
Al-Quran, dan itu sebagai bukti Nabi itu adalah Rasul. Jadi apa yang Allah nak menafikan ataupun nak menegaskan? Dia sebelum ni Allah tak sebut, tapi kita boleh faham. Apa dia? Al-Quran bukan harikaan Nabi Muhammad. Orang musyrikin Mekah tuduh apa? Muhammad ni bukan Rasul, dan Quran pun bukan daripada Tuhan. Muhammad yang reka. Maka Allah kata, akan tetapi Quran tu daripada Allah, dan Muhammad tu Rasulullah, bahkan Allah bersaksi. Kadang-kadang nak buktikan benda tu benar, kena ada saksi kan. Biasa kalau kita nak buktikan kita tak bersalah, kita ambil saksi. Saksi tu siapa? Saksi tu siapa? Orang kan? Cuma ada setengah-setengah kadang-kadang dia ambil tilam sebagai saksi, tapi tak boleh pakai. Saksi mesti orang, tapi orang tu mungkin betul, mungkin salah, mungkin berdusta. Tapi kalau Allah jadi saksi, pasti betul tak? Saksi yang paling kuat. Allah bersaksi dengan apa yang Allah sendiri turunkan kepada engkau. Jadi yang turun pada engkau tu Quran. Siapa turun? Allah. Siapa saksi? Allah sendiri. Boleh? Bila Allah saksi, dia menurunkan Quran pada engkau, maka engkau juga adalah seorang Rasul. Okey, syahadatullah ni, persaksian Allah. Ada dua. Satu, qauliyah. Yang kedua, fi'liyah. Qauliyah daripada perkataan apa? Qaul, kata-kata. Jadi saksi Allah pertama dari segi perkataan. Apa dia? Contoh. Inilah ayat ni. Ini dari segi ayat. Allah bersaksi bahawa Allah menurunkan Quran pada Muhammad. Jadi persaksian ni dari segi qauliyah, perkataan. Qauliyah, perkataan ataupun ayat. Fi'liyah, fi'il, perbuatan. Jadi Allah juga bersaksi bahawa Muhammad tu adalah Rasulullah dan Quran tu adalah daripada Allah. Dari segi apa? Perbuatan. Macam mana tu? Macam mana Allah bersaksi Muhammad tu Rasul, Quran tu daripada Allah? Dari segi perbuatan. Akhlak apa? Belum. Bukan. Ni macam ni. Allah buktikan Muhammad tu betul-betul Rasul dan Quran tu betul-betul daripada Allah. Dari segi tindakan. Tak habis saya tu. Nabi menyampaikan dakwah dan orang terima, dan akhirnya Nabi menang tak? Islam menang tak? Bila Nabi buka kota Mekah kan tahun 8 Hijrah, Islam menang. Menunjukkan apa tu? Dakwah tu benarlah tu. Kalau dakwah tu palsu, tak mungkin menang. Bahkan Islam semakin merebak tak? Daripada Mekah ke Madinah, balik semula ke Mekah, kemudian di tanah Arab, di Afrika, semua merebak. Itu bukti benar. Kalau benar batil, dia tak bertahan lama. Ya. Dan Nabi ni, dia boleh menang sampai boleh mengalahkan Rom kan? Asalnya dengan adanya apa? Ada senjata canggih. Ada kekuatan bala tentera? Tak ada. Asalnya Nabi dan sahabat ni orang miskin, orang bedui, bela kambing. Benar pelik tak? Boleh mengalahkan kuasa besar. Mesti ada sesuatu di sebalik, iaitu Allah. Kalau kodrat Nabi, mana boleh? Ada tak sekarang ideologi yang boleh menguasai hampir 1/3 dunia dengan kefahaman ideologi dia saja? Ada? Tak ada, tak pernah ada. Komunis tak bertahan. Okey. Kemudian anzalahu,
dia telah menurunkannya. Bi'ilmihi, dengan ilmunya. Apa maksud dengan ilmunya? Dengan ilmu Allah maksudnya ialah bukti Quran tu sesuai. Quran sesuai tak untuk semua umat manusia, semua bangsa, semua tempat sepanjang zaman, kan? Kenapa sesuai untuk semua tempat, semua zaman? Ha? Sebab Allah ada ilmu. Allah tahu tak apa akan berlaku yang 1000 tahun akan datang. Allah tahu tak di sana ada bangsa Cina adatnya macam ni. Allah tahu tak? Sebab tu Quran sesuai untuk sepanjang zaman. Tapi kalau manusia buat undang-undang sesuai tak untuk 100 tahun? Tak payah 100 tahun. Tukar menteri je, tukar undang-undang. Betul tak? Tak percaya, tunggulah. Makna apa? Undang-undang manusia tak kekal sebab manusia jahil. Kadang-kadang buat benda ni tak menjadi, tukar undang-undang. Buat lagi, tak jadi, tukar lagi. Pindaan pembelajaran dia berapa kali buat. Okey. Kemudian wal malaikatu, dan berapa ramai? Yalah, berapa ramai? Dia orang beramai, jin beramai, kan? Tapi mana dalam 3 jenis makhluk ni yang mana paling ramai? Mana tu? Ada dalil? Dalam surah Al-Fajr. Baca je lah. Ayat mana tu? Soffan. Safan, malaikat di akhirat berbaris-baris. Itu tak menunjukkan ramai. Ini salah satu. Dia atas pada Kaabah di langit itu berserta dia ada Baitul. Siapa yang tawaf? Kalau Kaabah manusia, kalau atas okey, berapa ramai tawaf? Sekali tawaf 70,000. Tak, dia 70,000 sekali masuk tawaf, lepas tu tak keluar, masuk lagi 70,000, lepas tu tak keluar, masuk lagi sampai kiamat. Jadi bilangan semakin bertambah. Macam manusia tawaf, kan? Tawaf 2 minggu, lepas tu balik tak? Datang orang lain pula, kan? Bertukar. Tapi mereka tak. Datang 2 minggu, duduk kat situ. Datang 2 minggu, duduk kat situ. Satu. Yang kedua, dalil malaikat ni ramai. Nabi kata tidak ada satu ruang di langit walaupun sebesar 2 jari, malaikat semua penuh dengan para malaikat. Dia langit dengan bumi mana lebih luas? Langit, kan? Kenapa? Bumi pun 7 lapis. Bumi 7 lapis. Apa bukti langit lebih luas daripada bumi? Apa dia? Jangan buat isyarat saja, tak cakap, saya tak faham. Bumi macam ni, kan? Langit mengelilingi bumi. Jadi pastilah yang mengelilingi dia lagi besar. Jadi kalau bumi besar ni penuh tak manusia? Ada pula penuh. Tu celah tu ada lorong lagi. Sehutan Pahang lagi luas, kan? Gua Musan lagi luas. Afrika lagi luas. Banyak lagi tempat yang manusia kosong, kan? Tak ada manusia. Tapi langit Nabi kata apa? Penuh. Ni dalam rumah ni ada berapa orang? 2, 4, 6, 8, 10 24 orang, kan? Malaikat ada berapa? Malaikat ada berapa? Kali 8. Mana seorang 8 malaikat? Dua. Rakit yang mengawal malaikatan.
Depan belakang saya lagi kan? Pula mula-mula 8, lepas tu 2, lepas tu depan belakang. Empat. 1 minit ada 3 pendapat. Bahaya ni. Ini yang jenis pintu belakang ni. Semua tukar pendapat. Dulu kata apa? Siapa yang melompat parti dia kena dosa, kena letak jawatan dan pilihan raya semula. Sekarang dia pula sokong yang lompat parti. Bertukar pendapat. Saya tak tanya sama ke tak? Empat. Tak, saya nak beritahu malaikat ni berapa orang? 4 orang. 4 malaikat. 4. Allah sebut dalam Quran, 1 kanan, kiri, 2 depan belakang 4. Jadi kalau kita 24 orang dalam rumah ni, malaikat ada berapa? 98. 98 malaikat. Cuba bayangkan kalau orang 98, boleh isi tak rumah ni? Boleh isi tak? Dan kita tahu tak malaikat besar mana? 600 sayap kan? Jibril 600 sayap. Tapi besar mana? Ada pendapat kata kepala di langit, kaki di bumi, besar. Sebab tu bila Nabi tengok pingsan. Macam mana besar 98 duduk dalam rumah kecil ni? Mereka jadikan bercahaya. Sampai normal pun boleh sandar kanan, boleh sandar kiri. Mereka dapat percaya. Cahaya ni jenis yang dia tak ada hisip, dia tak ada mass. Jadi maknanya dia boleh fleksibel. Itu kejadian daripada cahaya. Okey. Jadi malaikat ni benda gaib. Bila benda gaib kita tak boleh fikir dengan akal. Allah bagi akal hanya untuk fikir benda yang nampak je. Jadi tak payah jawablah. Buang masa. Okey. Sebab tu malam Al-Qadar, berapa ramai malaikat turun? Tanazzalul malaikatu, berapa ramai? Semua. Semua. Jadi semua para malaikat yashhaduna, mereka bersaksi. Bersaksi apa ni? Bersaksi apa? Quran tu betul-betul daripada Allah dan Nabi tu adalah ya Allah. Malaikat ni kalau seorang bersaksi dah lagi betul. Tapi berapa juta, berapa bilion malaikat bersaksikan, lagi mengesahkan bahawa Nabi itu Rasul. Dan Allah kata wakafa. Kafa apa dia? Cukup. Kafa cukup kan? Dia kalau ini fa'al, kalau isim kifayah. Kifayah ni mana kecukupan. Kita biasa sebut tak kifayah? Bila? Apa makna dia? Orang lain buat, lain tak payah. Cukup. Kita tanya, ada dah orang salat jenazah? Ada dah, dia pun tak salat. Sebab apa? Dah kifayah, cukup. Cukup billah, Allah sebagai maksud apa ni? Kalau nak mengesahkan Muhammad tu Rasulullah, cukup Allah saja sebagai saksi. Apa perlu lagi malaikat? Boleh faham? Tapi kenapa malaikat juga jadi saksi? Menunjukkan benda tu lagi betul. Sebab malaikat ni ada buat dosa tak? Tak ada. Jadi kalau satu saksi bagus, kalau dua saksi lagi bagus, lagi ramai saksi lagi bagus. Okey, innal lazina sesungguhnya allazina, orang-orang yang kafaru, mereka kufur ataupun kafir, wasaddu, dan saddu, mereka menghalang, an sabilillah,
Perasan tak ayat ni macam tak lengkap? Mereka menghalang dari jalan Allah. Ada sesuatu yang tak disebut. Apa dia? Menghalang apa? Allah tak sebut. Sepatut wasaddu an-nas, manusia. Tapi Allah tak sebut. Sebab apa Allah tak sebut? Sebab saddu ni, menghalang ni ada dua makna. Saddun dalam bahasa Arab menghalang. Ada dua. Satu, an-nas, al-i'rad. Yang kedua, an-nas. Al-i'rad mana dia berpaling. Dia menghalang orang daripada jalan Allah. Dia menghalang ni, mungkin dia cakap, mungkin dia berdakwah kan. Dia tengok orang tu nak beriman je, dia kata jangan percaya ustaz ni. Ustaz ni tak boleh pakai. Itu dia menghalang manusia. Yang kedua menghalang ialah dia sendiri tak beriman. Dia tak cakap apa-apa pun. Dia tak berdakwah pun. Tapi dia tak beriman. Macam mana dia tak beriman boleh menjadi juga menghalang orang? Dia tak beriman, dia tak ikut ajaran Islam, orang pun ikut dia. Faham? Bila orang ikut dia, sebenarnya dia telah menghalang orang daripada kebenaran melalui apa dah? Contoh tauladan. Boleh faham? Kita biasa dengar tak orang kafir berdakwah, Kristian berdakwah masuk seluruh kampung kan? Ni yang kedua. Ada yang tak masuk kampung pun. Gira sebelah kita je. Teman sepejabat kita. Dia tak berdakwah, tak cakap sepatah pun. Tapi akhirnya kita terkesan dengan apa? Gaya hidup dia. Termasuk saddu. Sama juga orang Islam. Orang Islam, dia boleh berdakwah dengan bercakap, dengan bagi tazkirah. Dan yang kedua, dia boleh berdakwah dengan akhlak. Sebab itulah dakwah antara dua tu yang mana lebih berkesan? Akhlak. Ustaz cakap kuliah maghrib kan, bila kutip sampah, bila jumpa sampah kutip. Orang tak ikut pun. Ada seorang ustaz tak cakap pun. Tapi orang nampak ustaz tu, bila nampak sampah dia kutip. Orang ikut. Yang mana yang diikuti? Yang buat. Sebab tu ramai orang Mekah beriman kepada Nabi sebab Nabi banyak cakap ke sebab Nabi banyak buat? Banyak buat. Dan orang kafir tak terikut dengan orang Islam sebab banyak buat ke sebab banyak cakap? Cakap. Cakap saja okey lagi, dak hentam orang, dak kutuk orang kan. Siapa nak ikut? Okey, orang yang kafir kemudian dia menghalang dalam dua bentuk ni. Maka Allah kata sesungguhnya dhallu, mereka telah sesat. Sesat ada dua jenis. Satu sesat ba'idah, yang jauh. Bila ada sesat yang jauh, mana ada sesat yang dekat. Kaedah dia bahasa Arab macam tu. Bila Allah sebut jauh, ada dekat. Bila sebut dekat, ada jauh. Jadi, macam mana kita nak beza sesat jauh dengan sesat dekat? Kalau jauh tak boleh patah balik. Kalau dekat, mudah nak patah balik. Okey, satu. Yang kedua, bila dikatakan dia ni sesat yang jauh? Bila? Habis yang sesat dekat ni tahu dan buat. Yang sesat jauh tak tahu juga. Apa beza? Yang mana ni? Yang sesat jauh. Oh, dia tahu tapi tak buat. Tak nak buat.
Yang sesat dekat ni? Oh. Bagus kan Alila bersangka baik je pada orang. Terbuat kan? Okey, sesat jauh ni satu antara itulah, iaitu dia tahu tapi tak buat. Orang macam ni memang jauh dan susah nak patah balik. Sebab apa? Sebab dia ada sifat apa ni? Sombong. Dah tahu tak nak buat, sombonglah tu. Bila dah sombong, penghalang besar untuk patah balik. Tapi kalau sesat yang kerana jahil, sebab dia tak tahu, itu sesat yang dekat. Bila dia jahil, bila dia tahu je, dia akan buat. Dia lebih mudah menerima. Waktu Allah bagikan manusia kepada dua kan? Al-maghdu yang sesat dah. Al-maghdubi alaihi. Yang kedua, al-dhalin. Yang ni maghdub yang Allah murka. Siapa ni? Bukan Yahudi je. Bila sebut Yahudi, kita terlepas tu. Tak. Siapa yang ada sifat, ada ilmu tapi tak buat. Contoh seperti Yahudi. Bukan Yahudi saja. Siapa ada ilmu tak buat, Allah sangat murka. Sesat tak? Sesat lah. Sesat plus murka. Yang kedua, dhalin, sesat. Siapa ni? Jahil. Yang ni asas dia al-kibru, sombong. Yang ni asas dia al-jahlu, jahil. Jadi yang mana lebih mudah terima hidayat? Yang ni, yang kedua. Betul kan? Kadang-kadang orang yang berilmu, ustaz ke ulama, bila salah, kita cakap apa pun tak masuk kan? Sebab apa? Ni. Orang anggap dia macam wali, macam malaikat. Tapi orang mudah ditegur ialah bila ditegur terus ucap terima kasih. Saya tak tahu ni. Okey? Jadi mana lebih baik? Jadi orang jahil ke jadi orang sombong? Dua-dua tak bagus. Macam Malik kan, ini makro yang tak ada dosa kan. Dia mengapa dah akhirat nanti Allah matikan mereka juga? Bukan mereka tidak ada perhitungan kan? Tak, kenapa Allah matikan? Allah tak matikan. Mati. Siapa cakap? Yang Jibril yang ibu kan masa Ibrahim jumpa ni Allah, semua dah mati. Ada lagi hidup kita, cari lagi. Mana ni? Bila ni? Akhirat. Akhirat ke masa kiamat? Masa kiamat betul lah semua mati. Tapi di akhirat besok hidup balik semua. Yang berbaris-baris depan Allah tu di akhirat lah tu. Kenapa? Mereka tak ada perhitungan kan? Tak macam surga dengan ke. Sebab itulah malaikat ni ada peranan dia di akhirat besok. Kalau di syurga dia tak masuk syurga sebab dia tak ada amalan. Tapi dia sebagai penjaga syurga. Di neraka ada peranan dia jadi penjaga neraka. Sebab dia bukan tak ada amal soleh, tapi dia dicipta untuk memang untuk beramal, tak ada nafsu, tak ada cabaran. Jadi dia tak ada kelebihan macam kita. Kita nak buat amal soleh ada banyak rintangan. Maka bila lawan menang dapat masuk syurga. Okey, ada. Okey, kemudian innal lazina, sesungguhnya orang-orang mereka kafir wazalamu, dan mereka zalim. Zalim ni ada dua kan? Zalim ni zalim kepada siapa? Zalim pada orang ada tak? Ada. Contoh?
Contoh dia pukul orang kan, zalim pada orang. Tapi sebenarnya dalam masa sama dia juga zalim pada diri sendiri. Kok mana pun dia zalim pada diri sendiri ke zalim pada orang, sebenarnya dia zalim pada diri sendiri. Okey? Jadi zalim yang paling besar apa dia? Syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Kemudian semua dosa-dosa itu adalah zalim. Jadi Allah kata orang yang kafir kemudian mereka zalim, apa kesannya? Lam yakun. Tidak Allah akan yaghfirah mengampunkan bagi mereka. Satu, kesan dia Allah tak ampunkan dosa. Apa sebab? Kerana syirik pada Allah. Dua, satu kufur, yang kedua ingat, satu kufur, yang kedua zalim. Kesannya dua juga. Satu, Allah tak ampunkan dosa. Yang kedua, wala liyahdiyahum, dan tidak dia iaitu Allah yahdihim, memberi petunjuk kepada mereka. Tariq, jalan apa ni? Jalan yang membawa kepada hidayat. Contoh apa dia? Pergi kelas agama ke, dengar tazkirah ke, tengok langit dia berfikir tak ada, Allah dah tutup pintu tu. Illa kecuali tariqah. Tariqah apa dia? Kecuali jalan ke neraka Jahannam. Mana Allah siapa yang ada dua sifat ni ada dua sifat buruk membawa kepada dua akibat buruk. Apa dia sifat buruk ni? Satu, Zalim. kufur. Yang kedua, zalim. Ada dua sifat ni, mesti ada dua kesan ni. Iaitu, satu, Tak dapat petunjuk. tak diampunkan. Yang kedua, tak dapat hidayat. Boleh? Pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Yang tersirat. Pengajarannya yang pertama, siapa yang kufur kepada Allah dan zalim, memang dia takkan dapat hidayat lah. Jadi kalau nak dapat hidayat, Benda beriman. kalau nak dapat hidayat, nak dapat keampunan dan hidayat, kena buang dua sifat ni. Buang kufur, buang zalim. Caranya Beriman. bertaubat. Satu. Yang kedua, punca manusia tak dapat hidayat, punca manusia bertobat tapi tak diampunkan. Apa dia? Dalam ayat ni dua juga.
Saya bertobat tapi tak diterima. Tengok, mungkin kamu ada zalim. Mungkin kamu ada kufur kepada Allah. Kufur ni banyak kan, ada kufur nikmat. Saya dah pergi mengaji tapi tak dapat hidayah, tak ada kekuatan nak beramal. Cek diri kamu. Mungkin ada salah satu ataupun kedua-dua sekali. Kufur nikmat, cinta dunia, zalim pada suami, zalim pada isteri, zalim pada anak. Tak bagi hak anak kan. Yang ketiga, pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Siapa buat kejahatan, dia tak akan berhenti di situ. Dia semakin teruk, semakin teruk, semakin teruk sampai Allah tutup pintu taubat. Jangan kita kata, alah saya buat dosa ni kadang-kadang je. Tak. Kadang-kadang pun dia akan membawa kepada Allah tutup pintu taubat. Dan sebaliknya sama. Ini kalau buat kejahatan, kesudahannya dia akan berakhir dengan Allah tutup pintu taubat. Kalau kamu beriman, buat amal soleh, kesudahannya pun sama. Iaitu Allah lagi buka pintu hidayah, lagi mudah kamu sampai pada keampunan Allah. Sama. Dua sifat ni penghalang untuk mendapat dua ni. Kecuali, tengok Allah kata apa? Allah tutup pintu untuk dapat hidayah. Tapi Allah buka pintu. Oh, lagi menakutkan. Ingat Allah tutup pintu semua, hidayah tutup. Pintu syurga, pintu jahanam pun tutup. Tak. Tutup pintu hidayah, buka pintu. Makna masa depan ke neraka cerah. Khalidina, mereka kekal. Bila sebut kekal ni makna dia betul-betul kafir lah. Sebab kalau dia Islam, dia akhirnya keluar kan. Bila sebut kekal, kafir. Fiha, dalamnya abadan, selama-lamanya. Dan Allah kata untuk kekal dalam neraka ni panas tak? Panas. Dan api sentiasa nyala tak? Berapa jam ni? 24 jam. Berapa hari? Terlama-lama. Terlama-lama. Okey, kita kalau nak bakar, contohlah nak bakar sampah 2 hari berturut-turut, boleh tak? 2 hari, start pagi ni sampai pagi lusa, api tanpa henti, 2 hari je, boleh? Kita tak mampu. Kenapa tak mampu? Kita perlukan barang bakar. Perlu bahan bakar, perlukan api, perlukan, betul tak? 2 hari kita tak mampu. Tapi Allah nak bakar ni berapa lama ni? Bukan 2 hari, bukan 2 juta hari, bukan 2 bilion hari, kekal selama. Bagi Allah, mudah ke susah? Mudah. Allah jawab. Wa kana, dan adalah bagi Allah yasir, amat mudah. Jangan kamu fikir, Allah bakar ni 10 hari habislah gasnya. Petrol dah habislah. Subhanallah. Boleh? Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Fajr, wala yu'azzibu azabahu ahad. Tu buka Al-Fajr. Cuba buka Al-Fajr. Tempat tu lah boleh.
zaman sedagar minyak mentah. Okey. Balik sikit aja. Cuba Balik daripada ayat 25. apa jeru ayat 5 kan? Muka surat 594. Apa maksud dia? 25. Pada hari itu, iaitu hari akhirat besok, la yu'azzibu azabahu, tidak ada ahad, seorang pun yang boleh mengazab seperti tak ada seorang pun. Kita tengok tak video yang orang Cina, orang India pukul orang Islam kan, dengan rotan panjang kan? Berapa lama dia boleh bertahan dia pukul tu? 10 minit. Dia boleh tak pukul sampai 1 jam? Tak boleh. Tapi Allah boleh tak nak pukul ahli neraka tanpa henti sampai bila-bila? Boleh? Boleh. Yang dalam kubur kan, Nabi kata apa? Manusia yang tak beriman dipukul mayatnya sampai masuk 70 hasta, kemudian keluar, pukul lagi, keluar sampai bila? Sampai kiamat. Kalau 1000 tahun tanpa henti. Allah tak ada siapa boleh azab seperti azab Allah. Kamu nak pukul orang Islam, sila 5 minit, 10 minit. Tapi bila kamu dipukul di akhirat besok, tanpa henti. Okey, ada soalan? Kita ambil sikit pengajaran. Saya tak tahu pengajaran kita sampai ayat berapa. Sampai 162. Okey, cuba tengok maksud ayat dia. 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada engkau sebagaimana kami telah wahyu kepada Nuh dan para nabi selepasnya. Kami juga telah wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbat, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami telah beri Daud kepada Nabi Daud kitab Zabur. Okey, pengajaran dia. Pertama, ini 2 ayat kan? Satu ayat ke 2?
Oh. Tengok satu ayat lagi, ayat 164. Sebab pengajaran dia rangkum sekali. Wa rusulan, dan ada para rasul, kami telah ceritakan tentang mereka kepada engkau sebelum ini, dan ada para rasul yang kami tak cerita pun kepada engkau. Dan Allah telah bercakap dengan Musa dengan percakapan yang jelas. Okey, pengajaran dua ayat sekaligus. Pertama, rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, semua para rasul dan para nabi mendapat wahyu daripada Allah dan kitab masing-masing. Tetapi kitab yang disebut di dalam Al-Quran hanya 4 sahaja. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yang keberapa? Yang ketiga, salah pendapat yang mengatakan Nabi Idris adalah sebelum Nabi Nuh. Salah pendapat yang mengatakan Nabi Idris adalah sebelum Nabi Nuh. Bahkan yang betul, Nabi Idris datang selepas Nabi Nuh. Yang keberapa? 5 lah. Ramainya para rasul dan para nabi dan yang diutuskan kepada umat manusia adalah bukti Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya dan Allah ingin hamba-hambanya, semua hamba-hambanya mentaatinya untuk diberi ganjaran surga. Okey, habis Kita ambil satu lagi ayat 165. Maksud ayat 165, rasul-rasul yang memberi berita gembira dan berita amaran supaya tidak menjadi hujah ke atas manusia. Apa? Yang mana ni? 165 belum pengajaran. Saya bagi tahu makna dulu. Maksud ayat 165 belum pengajaran. Para rasul, tugas mereka adalah memberi khabar gembira dan amaran supaya manusia tidak ada alasan apabila di hadapan Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okey, pengajaran dia. Pertama, tugas utama para rasul hanya 2.
tugas utama para rasul hanya dua, iaitu menyampaikan berita gembira tentang syurga kepada orang yang beriman dan taat kepada Allah, dan memberi amaran tentang neraka dan azabnya kepada mereka yang kufur dan ingkar kepada Allah. Yang kedua, wajib ke atas setiap pendakwah sentiasa memberi khabar gembira dan khabar menakutkan kepada orang yang didakwahnya. Supaya manusia tidak terlalu takut kepada azab dan tidak terlalu mengharap kepada rahmat Allah. Sehingga mereka sehingga mereka tidak beramal. Itulah sepanjang kita tadabbur Al-Quran, bila kita faham ayat Quran, ada tak benda-benda yang menggembirakan kita? Tapi dalam masa sama, ada tak yang menggerun, menakutkan kita? Itulah Quran, itu Quran. Tapi kalau kita baca buku sirah, buku fiqh kan, ada tak berita menggembira ataupun menakutkan bila belajar fiqh? Bab solat, bab taharah ada? Tak ada, tak ada. Kalau belajar sirah, sejarah? Contoh? Kalau perang, apa yang menggembirakan, menakutkan? Siapa yang gembira? Tak. Yang gembira orang yang pergi mati syahid tu. Yang kamu tu kenapa tak ada pasal nak gembira? Tumpang gembira tu bahaya tu. Asyik tumpang gembira orang je, dia sebenarnya tak layak gembira pun. Tak, saya nak beritahu, Quran ni tak sama dengan kitab lain, tak sama. The Quran kita tarbiyah, mendidik jiwa. Bila kita rasa malas beribadat, kita membaca ayat Quran, bagi semangat. Kalau buat amalan ni syurga, kita pun naik semangat, kan? Bila kita dah semangat sangat, macam syok sendiri pula, kita pun jumpa pula ayat tentang azab neraka, kita pun rasa takut amalan tak diterima, kan? Jadi seimbang. Tapi kalau baca fiqh saja, syok sendiri je. Kadang-kadang rasa terbeban, kan? Kena buat tu, kena buat ni. Tak. Quran lain. Kalau kita belajar kat sekolah, lagi tak ada berita gembira, kan? Belajar matematik, sains, geografi, ada tak menggembirakan dan menakutkan? Ada? Tak ada. Yang menggembirakan bila? Tunggu result SPM. Masa tu baru ada gembira ataupun menakutkan. Okey, yang keberapa? Ketiga. Yang ketiga.
Sesiapa yang tidak gembira dengan berita gembira daripada Al-Quran, maka dia belum beriman kepada Allah. Kerana berita gembira adalah khusus untuk orang yang beriman sahaja. Yang keberapa? Satu, last. Yang keempat, sesiapa yang tidak rasa takut dan gerun kepada amaran-amaran Allah dalam Al-Quran, maka hatinya sedang nazak atau telah mati. Okey, cukup lah. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.